Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhu minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama, Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada petang penuh dengan rahmat, dengan keberkatan, dengan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada ibu-ibu dan bapa yang dihormati dan saudara-saudari yang disayangi, dan kepada hadirin hadirat dan kepada peminat dan penonton-penonton semua, semoga-moga kita ditaufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dihidayahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa yang kita dah ada pada waktu petang sejel lebih kurang, kita marilah buat majlis muzakarah tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kebesaran Allah, dan kita mengingati pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ada bercaranya tentang masalahnya ilmu, kelebihan ilmu dan faedah bagi ilmu. Kemudian jadi hadis yang telah lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya, iza marra muta'allimun ala qaryatin rafa'allahu al-'azaba arba'ina yawma mimma qabiri tilkal qaryah. Ini ayat kata kelebihan daripada kebesaran ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan ilmu agama ataupun ilmu Quran dan ilmu hadis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihannya, ayat kata iza marra muta'allimun ala qaryatin rafa'allahu al-'azaba arba'ina yawman yawma mimma qabiri tilka al-qaryah. Nak ayat kebesaran yang Allah Ta'alawi kepada orang yang menututi ilmu Allah, yang nak meninggi agama Allah, yang nak membesarkan Allah, nak mengunjung tentang masalah dinillah, agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya lalu ya tak ada duduk. Nabi tak ada ibarat iza qa'ada muta'alim, ya lalu ya. Misalnya nak mutuh peri lalu kok le kampung, nak kereta lalu siang kok le kampung, ataupun ya berjalan kok le kampung. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu rafa'allahu al-'adzaba arba'ina yaumah, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkatkan, menghilangkan akan azab dan siksaan Allah masanya 40 hari daripada segala kubur-kubur yang ada di dalam dusun tu. Daripada segala kubur-kubur yang ada dalam kampung, tak kira lah kubur sebelah tu, kubur sebelah ni, kubur bucu tu, semua azab kubur yang ada di kawasan dusun tu, dengan sebab lalulah oleh seorang daripada pelajar ilmu, daripada seorang yang nak meninggikan agama Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkatkan azab di kawasan kubur-kubur di kampung itu. Inilah kelebihan ibu bapa dan saudara-saudari yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kelebihan kepada orang yang menuntutkan ilmu Allah, menuntut kebesaran Allah, menuntut kemerdaan tillah, menuntutkan keredaan Allah ataupun ibtigha mardatillah, maka inilah kelebihannya. Saudara-saudari dan ibu bapa yang dihormati, jadi kita nak sambung pula kepada hadis ataupun satu daripada perkataan yang diceritakan oleh Syekh kita, muallif kita Muhammad bin Ismail, yang kata dan tersebut di dalam kitab Al-Barakah. Adalah satu kitab yang bernama Al-Barakah. Katanya bahwasanya Allah Ta'ala ni menghisabkan, yakni menghitungkan. Allah Ta'ala menghitungkan. Di mana ni Allah Ta'ala hitung ni? Di mana di dunia kata hitung, kita buat gapo semaya terhitung ke, kita puasa terhitung, kita tasbih terhitung, ataupun kita pergi buat maksiat, kita pergi neraka ke Allah tinggal semaya masalah, ataupun kita pergi kata ke orang masalah, Tuhan hitung di dunia? Tak. Hitung tu, hisab tu pada hari kiamat. Yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala hitungkan amalan-amalan kita.
daripada amalan kebajikan dan daripada amalan kejahatan, yakni Allah Subhanahu wa taala hintungkan amalan itu di hari kiamat. Menghisap Allah Taala saat itu pada hari kiamat akan seorang hamba Allah. Tuhan hitung. Apabila kita dibangkitkan dari kepada kubur, maka pakak berjalan-jalan mari kepada mahsyar, maka di mahsyar pakak duk tunggu di situ. Tunggu apa? Pakak duk berimpung situ, duk berkumpul situ, pakak duk berhenti situ. Kerana tunggu tetengi nak cek amalan masing-masing. Duk tunggu. Nah, nak lepas kepada satu dang lagi, nak masuk ke syurga, kena lakah titik sirah. Situ orang panggil di mahsyar tu, orang panggil mauqif. Mereka dan manusia duk tunggu lepas sore daripada hisab Allah, daripada hitungnya Allah Ta'ala daripada amalan mereka. Jadi apabila Allah Ta'ala hintungkan amalan seorang hamba pada hari kiamat, maka berat kejahatannya. Jadi berat sebelah kejahatan. Jadi Allah Ta'ala suruh malaikat tu hitung, hey malaikat, mu cuba hitung amalan si Yusuf ni, ataupun amalan si Zakaria ni. Kalau jatuh, ataupun amalan bagi Fauziah ni, ataupun amalan bagi Fatimah ni, ataupun amalan bagi Syarifah ni. Cuba mu hitung tengok. Deh. Kama dia hitung mari malaikat pumit timai tok di atas neraca, di atas tempat pertimbangan ni, maka tu baik dan pula natijah keluar katanya berat lek kejahatan daripada kebajikan. Deh. Apabila hitung malaikat lepas hitung amalan kebajikan, dah hitung amalan kebajikan, altak wasdaklah dia pun si Yusuf saat ni, si Zakaria saat ni, si Muhammad ni. Wasa sedak semaya, sunat, zikir, tasbih, sedekah kau orang sedak weh. Lepas hitungkan amalan kebajikan, mai pula lek kiri, hitung pula. Nah, timai pula di atas mizan, di atas kilo akhirat. Tok kejahatan. Mula-mula tu duk berat ke apa? Berat lek kebajikan lagi. Lama tu kau banyak kejahatan. Tok paso. Jadi keputusan daripada malaikat, maka dia royak mengadu kepada Allah. Si Zian ke apa? Si Zik ni, ataupun si Muhammad ni, ya Allah, si Yusuf ni. Jadi beratlah kejahatan dia daripada kebajikan dia. Deh. Apabila keputusan, jadi makna kata kebajikan tu terlebih ringan, terlebih apa? Terlebih kurang daripada kejahatan. Makna kejahatan lebih kuat daripada, terlebih kuat dan terlebih berat daripada kebajikan. Apa keputusan? Maka disuruh dengan dia. Maka Tuhan pun titah. Jadi apabila malaikat timai kilo akhirat, geletak kebajikan dan letakkan kejahatan di atas neraca dan kilo akhirat, maka keputusan amalan kejahatan dia lebih berat, lebih banyak, lebih teruk daripada kebajikan. Maka Tuhan pun titahlah pada malaikat, hei malaikat, tuan atau Tuhan, maka disuruh, yakni disuruh oleh Allah, dititah oleh Allah dengan seorang hamba yang beratlah kejahatan daripada kebajikan ni. Allah Ta'ala titah dan suruh arwah pergi ke mana? Kepada neraka. Allah Ta'ala suruh malaikat saat itu hatta ya pergi kepada neraka. Lepas lah neraka. Sebab tu ibu bapa yang dihormati saudara-saudari, yang disayangi, kita ni ada manzilan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi setiap hamba ni ada dua tempat mendiami dua rumah. Rumah yang pertama Allah Ta'ala jadi manzilun wahid, yakni fil jannah. Wa manzilun saning finnar. Bagi seorang, sama ada laki-laki, sama ada perempuan, semua Allah Ta'ala jadikan kepada kita dua tempat mendiami, dua rumah. Yang pertama rumah di dalam syurga, dan yang kedua tempat di dalam neraka. Kemudian bagi orang yang masuk syurga, makna kata tempat hak lain neraka dia diberikan kepada fuak-fuak masuk neraka. Kemudian fuak-fuak ni hak masuk neraka, tempat ya nama ya pun ada dalam syurga. Tapi apabila dia saat itu sudah masuk neraka, maka rumah dia, bilik dia, kampung dia, mahligai dia dalam syurga, maka diberikan time dan pula pisit kepada orang-orang yang masuk dalam syurga. Mana kata kalau rumah demo ni, kita kata mahligai dia, misalnya kita tahu 10 mahligai, maka hak demo hak tak boleh masuk syurga saat itu ada 10 mahligai, maka dibagi kepada orang masuk syurga. Inilah
ibu bapa. Maka kita kira, maka kita mikir bagi kita ada tempat dalam syurga dan bagi kita ada tempat dalam neraka. Tapi tempat dalam syurga kita, adakah kita nak pergi ke demo? Ni kita fikir. Kalau kita tak pergi ke demo, kalau kita tak pergi bagi ke orang, kita rasa nak milik kita nak masuk ke situ sebab Tuhan seru pada ahli syurga, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah oleh kamu, hei orang-orang mukminin, hei ahli syurga, akan dia, yakni fiha, di dalamnya, di dalam syurga, bisalamin, dengan kesejahteraannya, dengan selamatnya, aminin, dan sentosa. Ini Allah Ta'ala menyeru kita sendiri, dan Allah Ta'ala padah kita sendiri masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak mau ke ibu bapa, hadirin hadirat dan penonton-penonton semua, kita tak seka Allah Ta'ala seru kita sendiri, Allah Ta'ala padah kita sendiri mengajak kita masuk ke dalam syurga. Ya, kita tak seka Allah, kita tak seka bodoh sangatlah kita. Tepat kita mahligai kita lah syurga, kita nak bagi ke orang, maka kita sangat-sangat bodoh sangatlah kita kalau kita tak masuk kepada tempat yang sedap, tempat yang lazat, tempat yang istimewa, tempat yang tak ada serabut, tempat seni sokmo-sokmo, kekal abadi, tak ada tempat suk dah, kita tak seka rugi. Kan kita nak duduk tempat panas sokmo ni, tempat duduk dalam gelusah sokmo ni, tempat dahsyat dengan ceking, dengan gawa, dengan ular besar, dengan ceking, dengan cedung, dengan macam-macam di dalam ni, kan kita pilih hak ni. Maka seorang hamba apabila malaikat saat ni sudah timai amalan, maka tubik dan kesimpulan kata berat kejahatan daripada amalan kebajikan, maka Allah Ta'ala cerita kepada malaikat suruh pergi ke neraka. Maka apabila dibawanya seorang hamba, dibawa oleh malaikat, Tuhan kita tahu malaikat mugi lepas dia saat ni tu dalam neraka, mugi tahu ya dalam neraka, mugi buh ya dalam neraka. Maka malaikat yang jaga neraka siapa dia? Ialah kena kepada Malik Az-Zabaniyah. Malik Zabaniyah. Orang ni tak pernah suka dan tak pernah senyum. Mata merah menyala, muka tu baikan. Tak ada kena kecek lah orang jaga dengan kau. Pofok tu enam, duk jaga gok dah. Maka payah nah. Hak dia mau pilih hak duk jaga gok, tuai tubuh sedak, tuai tubuh kemah, tuai nampak baikan dengan musawu. Kita tengok rasa takut. Maka Malik Zabaniyah, hak duk jaga kan pintu dengan kau lebih pada atas dunia ni lagi. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala titah kepada malaikat, hei malaikat, mumiklah seorang hamba hak berat kejahatan daripada kebajikan, pergi kepada neraka. Maka apabila dibawanya seorang hamba oleh malaikat, dibawanya seorang hamba, dibawanya malaikat dengan dia, dengan seorang hamba hak yang berat kejahatan daripada kebajikan, maka perman Allah Ta'ala, Tuhan pun ada permih. Tuhan pun ada kata. Permih lagu mana? Permih Tuhan dan kata Allah Ta'ala bagi siapa? Bagi Jibril. Tuhan ada kata Jibril. Sebab Jibril ni tugas saya akhirat nanti tengok. Tugas saya dunia nanti waktu turun wahyu kepada para rasul dan kepada para nabi. Adapun tugasan Jibril pada akhirat nanti tengok. Kalau hak masuk neraka, Tuhan kata mung cuba pergi tengok hei Jibril. Tu Tuhan kata bagi Jibril. Maka perman Allah Ta'ala bagi Jibril, dapatkah hamba-Ku hei Jibril, mu tak ada nampak ke hamba-Ku hak malaikat pergi ke neraka saat ni? Sebab apa? Sebab dia keputusan malaikat timai di atas kilo akhirat, di atas naraca akhirat, di dalam gapo, di atas mizan akhirat, dia tu berat kejahatan daripada bajikan. Mu tengok dia stah, mungkin tengok di dalam neraka, mu dapat ke tak dapat akan seorang hamba tu. Dan ditanyakan dia dan ditanya akan dia, akan seorang hamba hak malaikat Allah Ta'ala arah malaikat wak putus sebab berat kejahatan daripada kebajikan, suruh masuk di dalam neraka, maka mung dapat ke tak dapat dia? Apabila mung dapat dia tu, mung tanya dia. Tanya gana? Adakah ia seorang hamba yang berat kejahatan daripada kebajikan saat ni? Duduk pada tempat orang yang alim di dalam dunia. Adakah masa ya duduk atas dunia, mu tanya ya, hak malaikat pergi masuk dalam neraka. Kalau kita atas dunia lah ni, hak wak masuk ke dalam penjara saat ni, hak daripada fok tok na, fok boleh masuk dalam penjara, cuba mugi tanya ya. Tanya kan? Tanya ya ada biasa buat kebaikan tak? Duduk atas dunia ya biasa duduk kedak sekali ulama. Biasa duduk kedak dengan orang lain. Ni cuba kita fikir buat apa.
Ni besar ulama ni besar alim ulama ni, dia boleh syafaat, dia boleh tolong walaupun anak murid dia banyak seperti bintang di langit, dia boleh bantu, dia boleh tolong anak-anak murid dia. Lepas tu tengok ni, malaikat pergi siap-siap dah putus pergi ke neraka. Lepas pada tu Tuhan royak pula malaikat Jibril, "Hei Jibril, mu cuba pergi tengok corang tu satah. Mu cuba pergi tengok hamba aku Ustaz. Hak malaikat masuk ke dalam neraka dah. Mu cuba pergi tanya dia. Tanya kata masa dia duduk atas dunia, dia pernah duduk ke tak dengan orang alim? Pernah duduk ke tak dengan tok guru masa dia duduk atas dunia? Maka aku ampun akan dia." Tak apa tu saya kata, kalau dia royak pada mung, kama dia kata dia biasa duduk dengan ulama-ulama, biasa duduk sekali dengan para-para ulama, para-para tok guru, para-para daripada masyayikh. Tu saya kata, maka aku ampun akan dia. Tak apa, aku nak ampun dosa-dosa hak yang banyak, hak berat kejahatan daripada kebajikan. Deh, aku ampun tu dengan syafaatnya, dengan sebab syafaatnya syafaat alim ulama. Allahu Akbar, besar, tinggi kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada para-para ulama, beri kepada para-para pengaji, beri kepada para-para masyayikh, beri kepada para-para yang alim. Nah, dengan sebut kata biasa duduk di atas dunia, nah sekali dengan ulama, maka Tuhan beri dah ampun ke ampun ni kepada seorang hamba yang diheret, yang ditolak, yang dilepas, dimasukkan dia di dalam neraka. Maka Tuhan kata dengan sebab syafaat, sebab bertuah dan keuntungan daripada ulama, maka aku ampun dosa dia hak banyak sana. Maka bertanya Jibril pun tanya. Apabila Tuhan royak lagu tu, Jibril pergi tanya. Maka berkata, ia Jibril, tiada, ya tak pernah duduk ya Allah deh. Masa dia duduk atas dunia dulu, dia tak pernah duduk, tak pernah sekali dengan para ulama. Ya Allah, aku pergi tanya dah dia, tanya hak duduk dalam dengan kau, hak malaikat buat putusnya, suruh malaikat, Allah Ta'ala arah malaikat buat masuk dah, suruh buat masuk dia dalam dengan kau. Maka aku tanya dah, ya Allah, misalnya si Zik per si Zik, "Hei Zik, mu duduk atas dunia dulu, mu pernah duduk dengan ulama ke tak?" Misal tu. Nah, maka malaikat Jibril pun pergi tanya, "Hei si Zik, mu duduk atas dunia dulu mu biasa duduk kali dengan ulama ke tak? Mu biasa duduk kali dengan orang alim ke tak?" Maka dia jawab kata, "Tak ya Allah." Tidak. Dan berkata Jibril pun kata, "Hei Tuhanku, Engkau yang terlebih mengetahui dengan hamba-Mu, dengan hal hamba-Mu." Jadi Jibril pun jawab, "Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah terlebih tahu, Engkau terlebih mengetahui dengan hal dan keadaan hamba-Mu. Mu lebih tahu dia duduk atas dunia dulu pernah duduk dengan alim ulama, dengan orang-orang alim, dengan orang-orang pandai. Mu lebih tahu ada aku, ya Allah." Maka Tuhan firman lagi, maka firmannya Allah Ta'ala, tanyakan dia lagi. Tanya. Mu tak sedap kata gitu? Tuhan pun marah. Jibril kata, "Mulah terlebih tahu." Ni sembah Jibril kepada Allah. "Ya Allah, ya Ilahi, ya Tuhanku, Engkaulah terlebih tahu dengan keadaan dan hal hamba-Mu, keadaan dia duduk atas dunia macam mana, Engkau lebih tahu." Maka Tuhan kata kepada Jibril, "Tanya akan dia akan seorang hamba yang banyak dosa daripada kebajikan, yang berat kejahatan daripada kebajikan." Mu tanya nak, adakah ia seorang hamba yang banyak kejahatan saat ni? Kasih akan orang yang alim. Saat ni hak Tuhan tanya mula-mula, ya duduk atas dunia biasa sekali ke tak dengan alim ulama. Lepas tu kalau kita duduk atas dunia ibu bapa, biasa duduk sekali dengan ulama, biasa makan dengan ulama, biasa tolong ulama. Allah, hak ni tak ada kena berkecek. Syafaat bagi ulama dan alim ulama kepada kita tu nyata-nyata. Ni Tuhan tanya, ya biasa duduk sekali ke tak? Lepas tu, ya saat ni tu berkasih ke tak kepada ulama? Kasih kepada ulama ni pun Allahu Akbar, sangat-sangat buntung weh, sangat-sangat besar ibu bapa yang dihormati. Maka Tuhan suruh malaikat Jibril tanya, "Ya pernah kasih ke tak pada ulama?" Jibril mu tanya dia, "Ya biasa kasih ke tak ko alim ulama di atas dunia?" Maka ditanyanya, maka menanya oleh Jibril akan dia tu mana? Maka ditanyanya, maka tanya oleh Jibril akan dia, "Hei seorang hamba si Zik, si Yusuf, mu duduk atas dunia dulu mu pernah ke tak kasih ke ulama?" Maka berkata ia seorang hamba, "Tiada, tak biasa kasih."
Tak ada kasih ke ulama. Duk sekali pun tak biasa duk. Tak pernah makan sekali dengan ulama. Hak ning dah lah orang duk berebutnya nak makan hidang dengan ulama. Nak makan sekali dengan ulama kita. Tak apa bila tok guru mari mau kita. Duk kacau pisah nak duk jukir. Kacau pisah duk jah-jah dengan tu. Ini rugi kita. Kita tak pahal sangat ibu bapa. Ada alim ulama mari mau kita. Tok guru mari kita tuan rumah pisah boleh makan hidang dengan tok guru. Pisah boleh makan, tok guru jemput nah. Hak lebih tok guru kita ambil mari. Ambil mari. Misalnya bekas pinggir tu, hak lebih-lebih kita jemput dah. Sebab tu orang yang faham tu, bekas tok guru, pinggir tok guru, gulang hak tok guru jemput, maka dia jemput gatik. Tok guru jemput mana, dia jemput situ. Tok guru jemput gulang, dia jemput gulang. Tok guru jemput budu, dia jemput budu. Ni bagi orang faham. Tapi bagi orang tak faham, kena tok guru panggil. Mari duduk sini. Nampak malu nak makan jujung-jujung makan ujung-ujung tangan no. Lari kot tok guru malu. Ini rugi kita. Kerana makan sekali dengan tok guru, makan sekali dengan alim ulama, ini ada syafaat dan pertolongan yang sangat-sangat besar di akhirat. Maka tanya pula, ia pernah kasih kepada ulama? Maka jawab seorang hamba, tak Jibril. Aku tak pernah kasih. Maka permannya Allah Ta'ala pula pada Jibril. Tanya olehmu, hei Jibril, adakah ia seorang hamba-Ku ni duduk bersama-sama di dalam hidangan serta orang yang alim sekali? Ada ke tak? Masa saat ni kata biasa duduk sekali, duduk tempat mendiami sekali dengan ulama, dalam majlis ketika ulama mengajar biasa pergi ke tak, tok guru mengajar biasa pergi dah mula-mula. Lepas tu biasa kasih ke tak ulama, tak juga. Lepas tu Tuhan kata tanya pula Jibril, ya duduk tah dunia biasa-biasa lah. Biasa makan hidangnya ke tak sekali dengan ulama, makan hidang sekali ke tak dengan ulama. Serta orang alim sekali, satu kali ya. Maka ditanya, maka tiada. Maka ditanyanya, maka katanya seorang hamba, tiada. Tak juga, tak pernah juga. Duk sekali ulama pun tak pernah. Kasih ke alim ulama pun tak. Makan hidayah sekali pun tak. Maka Tuhan kata lagi, perman Allah Ta'ala lagi, maka permannya Allah Ta'ala, tanya olehmu, hei Jibril, adakah nama seorang, tengok tak besar ni ulama ni, nama seorang hamba hak banyak kejahatan daripada kebajikan saat ni, nama dia ni, dan bangsa bagi seorang hamba saat ni hak yang malaikat hak malaikat buat keputusan masuk dengan kau dan dengan arah Allah Ta'ala ni. Maka jika muwafaqah nama seorang hamba yang berat kejahatan daripada kebajikan, nama dia tu sepakat, nama dia tu kebetulan dengan orang alim, aku ampunkan dia akan seorang hamba. Ni besar ni berapa ni. Sebab tu nak letak nama-nama anak kita kena kira ibu bapa semua ni, saudara-saudari. Tengok ni, Tuhan akan tanya siapa sini. Seorang ni keputusan pergi ke neraka dah. Mula-mula sekali Allah Ta'ala, ya duduk tah dunia, suruh Jibril tanya, pernah ke tak duduk sekali ulama? Biasa duduk dalam majlis muhadarat, majlis mengajar ulama. Ya biasa duduk dah. Ataupun dia tak ada duduk dengan majlis ulama, tak biasa dengar ulama mengajar, ataupun dia biasa kasih kepada ulama, ataupun dia tak kasih dengan ulama, dia tu biasa makan kepada hidayah kali dengan ulama. Kalau tak ada benda tu, Tuhan suruh tanya lagi, nama dia tu, nama seorang tu, nama Yusuf ko, ataupun nama Muhammad ko, ataupun nama dia tu jadi betul ke tak dengan ulama, sepakat dengan ulama, serupa dengan ulama. Maka Jibril pun tanya kata, serupa ke tak? Maka ditanya, maka tiada muafakat, yakni tiada muafakah oleh nama seorang hamba dengan nama ulama. Nama dia pun tak ada sepakat dengan nama ulama sebab itulah nama kita, nama anak-anak kita pentingnya. Dah kalau dengan nama Allah, betul dengan nama Allah, serupa dengan nama Allah, serupa tak Abdul Ghafur, Abdul Rahman, Abdul Rahim. Ini satu nama ini, ia boleh tolong kita juga di akhirat. Dan nama ini, orang yang nama ini, Abdul Ghafur, Abdul Quddus, Abdul Sabur, ini nama Allah. Hak ni nama hak duk baris yang pertama mula-mula sekali di pada masyarakat dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itulah Allah Ta'ala suruh Jibril tanya tak, nama dia tu ada sepakat ke tak, ada kebetulan ke tak, ada serupa ke tak dengan nama ulama. Kalau nama dia ada serupa, nascaya aku ampunkan dosa dia. Maka dia jawab tak juga. Maka perman Allah Ta'ala, hi Jibril, ambil akan dia dengan tangannya dan masuk ke syurga. Maka bahwasanya adalah ia kasih akan seorang laki-laki, dan adalah laki-laki itu kasih ia akan orang alim. Nah, maka diampung akan dia dengan berkatnya. Allahu Akbar. Ibu bapa, tengok ni molek ibu bapa. Cuba kita perhati molek. Dah. Cuba tengok molek nah. Tu. Hak soalan kita jawab setagi daripada Muslim dia tanya, insya-Allah kita jawab setagi. Malay tanya tapi tak ada nak jawab tadi, kita jawab nah 15 minit setagi. Minta tiadalah soalan kita dia jawab, kita jawab insya-Allah, dan kita bersambung malay kare. Tak ada jawab ni, kita jawab kare pula. Kemudian nak kata kelebihan daripada alim ulama dan orang-orang yang ada ilmu. Sebab Tuhan kata dah pada satu ayat, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuhan mengangkat akan orang-orang yang beriman daripada kamu, dan orang-orang yang diberi akan mereka oleh Allah Ta'ala akan ilmu akan beberapa darjat-darjat. Makna kata orang ni keputusan dia oleh Allah, suruh malaikat pergi masuk ke dalam dengan kau. Tapi duk mari dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kesiaplah Allah pada hamba, suruh malaikat tanya. Bila Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril, "Hei Jibril, cuba mungkin tengok seorang hamba-Ku, hak malaikat masuk dengan kau ni." Mungkin tanya dia, kata dia duk tah dunia dulu, pernah ke dak dia duk sekali ulama, pernah ke dak duk majlis ulama, pernah ke dak dalam majlis muhadarah bagi ulama, majlis ngajar. Maka jawab hamba pun dak, tak pernah duduk. Lepas tu mungkin tanya pula Jibril, tanya dia. Maka Jibril jawab Allah Ta'ala kata Jibril katakan pada Tuhan. Jibril pun jawab, ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah terlebih mengetahui dengan kelakuan dan keadaan hamba-Mu, ya Allah. Lepas tu Tuhan tak tanya lagi. Kata dia duduk tah dunia, pernah ke dak kasih ke alim ulama? Jawabnya, hamba sani dak, ya Allah. Dak Jibril, ku tak pernah kasih. Maka Allah Ta'ala petitah pula pada Jibril. Mungkin tanya pula, dia biasa ke dak makan hidangan sekali dengan ulama? Maka dia jawab pun dak juga. Lepas tu tanya lagi. Soalan yang keempat. Mungkin tanya lagi Jibril, nama dia letak tu supa ke dak nama ulama? Nama ulama, supa ulama kita tak Al-Imam Syafi'i. Ya tak nama Asy-Syafi'i, ataupun nama Malikun, ataupun namanya Abu Hanifah, masalah, ataupun Ahmad Ibn Hanbal, masalah. Ataupun ulama apa? Hasan Basri ke? Nama Hasan, Hasan Bisri. Kalau letak nama apa ulama lagi? Daripada Syarqawi, dari Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imamun Nawawi. Mungkin tengok, mungkin tanya dia. Tak apa mungkin tanya dia. Nama dia gapo? Kalau nama dia gi betul dengan ulama, serupa dengan ulama. Misalnya nama dia tu Asy-Syafi'i, Asy-Syafi'i, ataupun nama dia Malikun, masalah gi kebetulan gi serupa dengan nama ulama, nescaya aku ampunkan akan dosa. Maka Jibril pun tanya. Jibril tanya nama, tak ada sakut sikit buat dengan nama ulama. Ini penting ibu bapa. Inilah kita kena halusi. Nak letak anak-anak kita nama saat ni tu, kita kena tanyalah para ulama, dan kita kena tanyalah orang-orang alim, supaya anak kita tu ada kebahagiaan di akhirat. Kalau tak kena tujuning, tak kena bucu kata, tak biasa duduk dengan ulama, tak biasa kasih dengan ulama, tak biasa makan hidang Allah, tapi nama dia tu serupa dengan nama alim ulama, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri masuk juga dengan syafaat dan keberkatan nama dia tu serupa dengan ulama. Ini ibu bapa sangat-sangat penting. Di hari ni kita nak letak nama, kita kena tengok gatik. Wis sepakat nama ulama, tak ulama pun nama Nabi, Yusuf, nama Yaqub, ataupun nama Allah, masalah. Tapi dia tak pernah duk makan hidayah sekali ulama. Nama dia pun tak serupa dengan nama ulama, tak kebetulan nama ulama, tak sepakat dengan nama ulama. Tapi mujur dia tu, Allah Ta'ala kata, "Hei malaikat Jibril, mengoyaklah malaikat-malaikat tarik dia."
Balikkan dia, ambil dia saat ni tu masuk ke dalam syurga. Sebab apa Jibril kata, ya Allah, ambil dia masuk ke syurga? Kerana dia ada kasih akan seorang laki-laki. Lepas tu seorang laki-laki ni ada kasih kepada seorang ulama. Allahu Akbar. Jadi bertali ye. Ia sendiri tak ada kasih ke ulama. Tapi yang kasih kepada seorang laki-laki ni. Misalnya si Zaid, ia sayang kepada si Bakar. Maka si Bakar ni ada sayang kepada alim ulama. Sayang kepada Tuk Haji Dromi ni. Oh deh, dengan sebab si Zaid ia sayang kepada seorang si Bakar. Si Bakar ni sayang kepada Tuk nama ke? Haji Abdul Rahman ataupun ulama yang bernama Abdul Rahman. Maka dengan sebab ni Allah Taala tahi Jibril musuruh malaikat hak yang mik dia tu masuk ngaka, palingkanlah dia saat ni mari kepada syurga aku. Kerana dengan berkatnya dia saat ni kasih kepada seorang yang kasih pula kepada ulama. Bukan kasih ke ulama betul-betul, tapi wasitah ada menengahi oleh seorang nak. Jadi kasih pada seorang ni kasih ke ulama. Bukan dengan direct dia dak, betul-betul dia. Tapi ini pun Allah Ta'ala nak royak atau menghargai kepada seorang saat itu dengan sebab ia kasih kepada satu orang yang kasih kepada ulama, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh paling keadaan dia di dalam neraka saat ni wari kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ininya Allahu Akbar. Nah, besar sangat. Besar sangat dah. Dah. Lagi pula lebih sangatnya orang kasih ke ulama, orang belajarkan agama, orang mengajikan ilmu Allah, orang meninggikan kalimah Allah, orang meninggikan titah Allah. Inilah besarnya. Kau dah kita kasih, orang duk kasih ke dia tu pun Tuhan paling dah kita saat ni daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kelebihan ilmu itu amat banyak daripada beberapa ayat dan hadis dan athar perkataan sahabat. Tetapi qadar ini memadalah bagi orang yang dikanakinya akan petunjuk dan taufik. Wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Ni kata musannihnya. Musannih ada katalah mana? Ia kata pada dah ni kalau kira mari kelebihan ilmu tu banyak. Dah banyak tak banyak tu nak kata setara orang ni dia kasih kepada seorang tu dia kasih ke ulama. Oh buku ni pun dia masuk ngaku cerak-cerak dah. Tuhan suruh malaikat Jibril royak ke malaikat paling daripada dia kena azab ngaku wari kepada syurga. Ini nak kata besar sangat-sangat kelebihan ilmu. Sebab dia kata sini Syekh Muhammad bin Ismail kata ngana? Dia kata adapun kelebihan dan kemuliaan dan faedah daripada ilmu ni berapa banyak, sangat-sangat banyak dan amat banyak. Daripada beberapa ayat ada sebut daripada beberapa ayat-ayat Allah dan hadis dan asar dan pula daripada keseni-keseni ada asar yakni keseni-keseni daripada para sahabat. Beberapa ayat yang tunjuk kelebihan ilmu dan pula daripada beberapa hadis yang tunjuk di atas kelebihan ilmu daripada asar keseni dan kata sahabat tu banyak sangat. Apa asar? Perkataan sahabat. Tuan asar yakni perkataan sahabat tu adalah tunjuki di atas masalah kelebihan ilmu yang sangat-sangat banyak. Tetapi qadar ini musannif katanya pun alih kita dan pengarata, tetapi qadar ini sekadar ni pun cukup dah madai dah aku wari sekadar ni sini tu pada dah tertengah kelebihan ilmu. Tetapi qadar ini memadalah bagi orang yang dikanakinya oleh Allah gapo kanaki akan penunjuk. Jadi seolah tak dengan sekadar ni kalau Allah Ta'ala kanaki dan pula dengan seorang tu penunjuk dan taufik daripada Allah, maka cukup dah ni pada dah dengan kelebihan yang aku ini. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk memberi hidayah dan beri jalan man yasha' akan mereka yang kana ia Allah Subhanahu Wa Ta'ala ila siratim mustaqim, kepada jalan yang betul. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia akan hidayah, dia akan beri jalan kepada orang-orang yang dia kana kepada orang-orang yang dia
Tu yang dia kehendak. Lepas tu nak masuknya cara musannif kata i'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafina walau kana raqiqan an ya'rifa arkanal islami wal iman. Ini daripada perkataan musannif kita katanya i'lam annahu yajibu ala kulli syakhsin minal mukallafin walau kana raqiqa an ya'rifa arkanal islam wal iman. Jadi an ya'rifa tu fa'ilah bagi yajibu. Ketahui olehmu. Ketahui olehmu, yakni ketahui oleh kamu, kita semua hak duk mendengar ni. Lepas tu kita semua hak duk mengajar tu. Kita semua hak duk belak kitab musannif. Kita semua duk murajaah kitab musannif. Musannif khitab pada kita. Musannif menghadapi perkataan dia tanah. Bahawa sewajib. Yang ni pasti dan fardu. Atas tiap-tiap seorang. Ni orang panggil atas wagi lapar wajib. Patut wagi atas. Yakni makna wajib syar'iyan. Ataupun wajib pada syarak. Kita nak faham oleh. Kalau sebut kata wajib dan pasti atas tiap-tiap. Hak ni wajib pada syarak. Wajib dan pasti atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf. Seorang tu daripada mukallafin. Daripada mukallaf. Makna orang yang berakil dan orang yang sudah balik. Makna kata orang yang berakal. Apabila sebut kata berakal, nak sepokkan kanak-kanak, kanak tak berakal. Dan orang-orang yang gila. Maka orang gila, maka ia keluarlah daripada mukallafin. Sebab dia tak berakal, budak tak berakal lagi. Dan pula balighin, orang yang mukallaf lagi pula balik, akil balik. Makna tak mukallaf ni masuk dua. Yang pertama dia berakal, yang dua dia tu balik. Makna berakallah ia dan pula balik ia umur siapa dan cukup 15. Wajib atas tiap-tiap seorang daripada mukallaf. Dan jikalau ada ia seorang mukallaf ni sahya orang sekalipun dia tu hamba orang. Tak ada kira lah. Asal kata dia tu seorang mukallaf. Makna kata seorang yang berakal dan seorang yang balik. Kama dia tu balik, dia tu berakal. Wajib ke apa? Walaupun dia tu hamba orang berapa. Perhara hamba orang. Di hari ni hukum hamba tak ada dinasah lagi ni. Tapi hamba tak ada dah tempat-tempat kita ni. Ibu bapa dan saudara-saudari. Gapo hamba bahasa siapa panggil tat. Dulu orang panggil masa muh kita tu ada tat. Kita pakai hamba 3 orang. Tolong kerja kita. Kita beli hamba ni 10,000. Hak ni 15,000. Hak ni 30 kuat kerja. Maka duk tolong kerja kita pagi petang. Dia tak ada gaji. Cuma kita wi makan. Dia tak ada milik kereta. Maka walaupun dia tu hamba orang. Maka wajib di atas dia tu gapo hafai? Bahawa diketahui ia seorang daripada mukallaf. Mengetahui gapo? Akan Islam, akan rukun Islam dan iman. Pasti dia kena tahu rukun Islam. Dan pula dia kena tahu rukun iman. Wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Dan tiap-tiap seorang daripada mukallafin yang akil dan balik. Pasti dan wajib difardukan dia pada syarak. Dia kena tahu tentang rukun Islam. Dan dia kena tahu tentang rukun iman. Lepas tu bagi seorang tak tahu, maka berdosa tahu dia tu. Misalnya dia tanya dia, hei rukun Islam ke apa? Kawan tak ada mengaji, kawan tak tahu mengaji pun rukun Islam. Rugi masa. Maka orang mana hak tak tahu, di atas diri dia kena duk tanggung dosa. Bertabu-tabu dosa atas kepala dia. Selama mana dia tak reti, selama tu dosa atas kepala dia. Dia mahu tak cuba mengoyak rukun Islam, percaya ke Allah. Percaya, hei, hak tu bukan rukun Islam. Hak tu rukun iman, kerana mudah bertukar. Dia nak royak tak boleh, dia tak faham, dia tak reti, dia tak belajar, dia tak reti, tak belajar, maka dosa di atas kepala dia. Bagi orang ngaji, dia mau tanya, cuba mengoyak ke rukun Islam ada berapa? Dia pun royak rukun Islam tu ada 5. Gapo hak 5 tu? 1 mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang 2 mendirikan sembahyang. Yang 3 mendirikan puasa mengeriga, berpuasa menahankan diri daripada makan dan minum. Yang keempat yakni keluarkan zakat. Yang kelima pergi buat haji. Bagi orang tahu, maka lepaslah tutupan syarak, maka gugurlah dosa daripada dia. Tapi orang tak tahu, nak royak rukun iman Islam tak boleh.
Ni teruk ni. Ni berdosalah di atas dia deh. Berdosalah di atas dia. Maka sini musannif kita katanya fa arkanul islami khamsatun an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhajjal baital haram in istata'ta ilaihi sabila. Jadi rukun Islam tu kita sudah mengetahui hak ni orang panggil perkara darurah ataupun perkara yang pasti di dalam syarak. Maka mau nak jawab bela-bela daripada soalan hak demo tanya, masa kita pun tak banyak, kita wipat 15 minit untuk jawab soalan demo. Jadi muta assalamualaikum minta baba royak haja cara baca Yasin 41 kali bagi orang kena iblis. Baca Yasin 41 kali nak baca, kita nak baca seorang kita kan, kita nak panggil orang tu baca. Ni. Baca Yasin 41. Cara baca Yasin 41 kali bagi orang kena iblis. Kena jin lah, masuk jin. Jadi gini ibu bapa, jadi ada hak mari di rumah tu, ada satu orang kena makan di jin, makan di hatu, makan di syaitan. Maka kalau kita baca saat ni tu, kadang-kadang kalau kita baca semata baca tapi tak kena cara, maka ia tak ada jadi ubat gapo. Ia tak ada jadi kesan gapo. Sebab tu kadang-kadang orang baca ayat kursi tapi ayat kursi tu tak wih kesan. Baca buih mulut-mulut hatu tak lari. Baca buih mulut-mulut setan tak lari. Sebab apa? Ayat kursi dia tak ada kekuatan. Semua ayat kursi, semua ayat-ayat Quran, ia ada khadam dia, ia ada penjaga dia. Tapi nak mana penjaga dia saat ni, perlulah kita bacakan setiap-tiap ayat, kita kena ingat ketua dia. Siapa tuai ayat? Ialah kena kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ayat hak kita baca saat ni, ia jadi kesan, ia jadi berjaksa, ia jadi timbul kekuatan. Maka dia mau tanya sini, masalah baca, cara baca Yasin 41 kali untuk nak menolak dan nak difak, nak tolakkan masalah iblis. Nak tolak iblis tu boleh. Nak tolak iblis. Jadi cara baca Yasin tu amat wayaknya, iblis kita nak tolak iblis pada seorang dalam rumah tangga kita, boleh panggil orang baca Yasin. Sebab Nabi kata dah, Yasin lima quri'a lahu. Bermula Yasin tu adalah ia kerana dibacakan kerananya. Kerana barang dibaca kerananya. Kalau kita baca 41 orang, kerana kita saat ni tu nak tolak bala. Boyak semua hak mari nak buat sore tu siapa cerah. Kalau mik daripada pukul 12 cerah saat ni tu 41 kali. Buih mulut-mulut kada jenera atik tu pun tak nak boleh lagi 41 kali. Yang seningnya kita panggilkan orang 41 orang. Maka kita royak cara-cara kita nak baca Yasin ni. Nak baca wis sekali. Yasin tu sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baca sekali. Ini yang paling kuat. Ini yang paling orang panggil ada hikmah. Ini yang paling berjaya sekali. Kemudian baca 41 kali, Nabi kata dah Yasin lima quri'a lahu. Baca Yasin ini kerana barang yang dibaca kerananya. Kalau baca kerana nak tolak syaitan, nak tolak iblis, maka Tuhan wijaya wis apalah kita. Tapi syarat bagi pembaca saat ni jangan duk berebut. Baca jadi sekali, baca jadi bersambung, baca jadi apa? Orang panggil jadi sekali belakang. Maka baca 41 kali. Yang pertama cara kita bacanya, mulanya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Akhir. Lepas pada tu kita selawat atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 10 kali. Lepas pada baca 10 kali,
yakni kita baca ayat kursi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Baca hingga akhir ayat kursi. Lepas pada tu kita pakat niat oleh hati masing-masing kalau nak tolak iblis. Iblis banyak sangat moh kita. Hatta hak tu kena makan hatu. Setahak ni kena makan di hatu, setahak ni masuk hatu, setahak ni jadi panas sel rumah selerak tabak ni nak tidur macam kecek pun tak sedap dengar di telinga. Jadi tak sedap telinga di telinga, jadi panas sel semata kecek. Bini dengan tok laki kecek molek bunyi tak molek. Tok laki kecek sejuk, bini dengar kata panas. Bini kecek sejuk, tok laki dengar panas sel. Jadi balas semua. Maka baca Yasin ni untuk nak menolakkan iblis dan syaitan. Maka selepas pada baca Yasin dah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sudah Yasin, baca alam nashrah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak 3 kali. Lepas tu baca alam tarakai. Lepas tu baca li ila fi quraish. Lepas tu baca inna a'tainakal kausar. Lepas tu baca qul ya ayyuhal kafirun. Lepas daripada tu bacanya iza jaa nasrullah. Lepas pada tu baca qul huwallahu ahad. Lepas pada tu baca qul a'udzu birabbil falaq. Lepas pada tu baca qul a'udzu birabbin nas. Lepas pada tu bacanya Al-Fatihah. Lepas dah tu baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Baca tu. Tu cara hak demo tanya nak baca lagu mana baba. Cara nak baca 41 kali. Lepas daripada tu untuk nak tolakkan iblis, untuk nak tolak panasnya deki kenak le rumah kita, tu cara mo nak oyak. Mula-mula baca Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa. Baca Fatihah, baca selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 10 kali. Bacalah ayat kursi sekali. Ini hak mula tok dala kita pernah bawa. Ning mula tok dala kita pernah bawa. Dan pula mula Babah Haji Husin kita pernah bawa. Lepas daripada baca Yasin, baca alam nashrah 3 kali. Baca alam tarakai sekali. Baca li ila sekali. Baca inna a'tainal kausar sekali. Baca kuliah, baca izaja. Dan baca kul huwallah. Baca kul a'udzu birabbil falaq. Baca kul a'udzu birabbin nas. Patu Fatihah. Patu alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Patu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. حمدا يوافي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى الصراط المستقيم وبجميع ما جاء بك من جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء. Baca doa ni. Ni Yasin amun nak oya, hak ni Yasin kebiasaan tempat kita duk baca. Dan Yasin selagi hak kita terima di Mekahnya orang panggil Yasin Fadilah. Hak ni ada tambah dengan selawat di celah-celah Yasin. Hanya ulai di salamun qaulan min rabbir rahim. Ini panggil Yasin Fadilah. Dan satu lagi Yasin hak debel lagi, hak kuat lagi, nak widrah mujarrad, orang panggil Yasin Tunggal. Yasin Tunggal. Ya tambah mana, ya tambah dengan selawat ana di celah-celah supaya kita baca Yasin ulai 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Hak ni hak bagi para guru kita apabila ni amalan khususi. Lepas pada tu sulang di mana? Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. 14 hak tu hak orang ada pernah terima kan Yasin Tunggal ataupun pernah terima kan Yasin apa? Yasin Fadilah. Nah, maka hak ni lebih lagi. Yasin tula ya, tapi ya ada tambah-tambah untuk orang panggil Yasin yang baca mah kita 41 kali tu biasa. Lepas tu ada Yasin Fadilah, cara yang khususi. Maka amba ada pernah terima kan Yasin Tunggal di Mekah daripada Tok Ulama nama orang panggil Jisai Tok Ngi. Mula Haji Setok Ngi. Haji Setok Ngi ni ya wa amma Yasin Tunggal ni siapa kucing saat ni tu mari akak tangi ketika ya baca Yasin Tunggal. Deh. Itu 41 kali kalau kita nak widrah mujarrab
maka kita kena ada cara. Fuak-fuak pembaca kena baca wi molek. Jangan gaduh duk tewah nak wi sudah. Tu nak royak tu. Nama duk tewah ku nak wi derah sudah, mu nak wi cepat sudah. Maka itu lama berkesal Yasin kita. Baca kena tawajuh. Baca dengan takarrub kepada Allah. Tawajuh diri kita. Ikhlas kita kepada Allah. Kita royak lah belum nak baca ni weh. Saudara-saudari 41 hari mari ni amo minta baca we jadi sekali. Minta tak usah berlama lah, minta we jadi sekali. Kalau Yasin lah. Yasin wal Qur'anil Hakim wal Qur'anil we jadi sekali. We tawajuh molek dengan Allah Taala. Insya-Allah Yasin kita ada 41 kali. Abang orang panggil ada keberkatan. Sebab apa orang tua-tua kita duk ambil 41. Kalau duk ponok pun 41. Kalau buat baca gapo pun nak 41 hari. Kalau panggil orang maya hajat pun nak 41. Bakal Yasin pun nak 41 kali 41 orang. Kenapa? Kenapa ibu bapa nak situ? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebeda. Maksud daripada hadis Nabi di dalam 41 orang ni ia ada waliullah seorang. Apa makna waliullah? Makna orang yang Tuhan kasih. Orang ni Tuhan tak tolak doa dia. Maka waliullah ni ia ada 3 prakped. Ia ada 3 bahagian. Waliullah ni kita royak dah hari tu dengan takrif yang kesifat apa yang sepatah ataupun takrif yang sepitah lalu, takrif yang secara rekah wa gapo dia al-muwadhibu 'ala ta'ati al-mujtanibu 'anil ma'asi. Makna kata waliullah yakni seorang yang kasih kepada Allah, Allah kasih ke dia dan dia sentiasa dak mengekali di atas taat dan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjauhkan diri dia daripada segala maksiat-maksiat dengan kau kepada Allah. Maka sebab itulah tok guru kita dan orang-orang tua kita di zaman dulu apabila seorang ni jatuh sakit kena nyakit jin, nyakit syaitan ataupun rumah kita ni kena makan di jin, di syaitan, di hatu semua, maka kita panggil 41 orang. Kenapa nak di 41? Kerana di dalam 41 ni ia ada waliullah seorang. Apa makna waliullah? Yakni orang yang Allah Ta'ala tidak tolak doa dia. Kamar dia waliullah. Ia ada 3 praktik, 3 pesing, 3 bahagian. Pertama wali, ia tak tahu dia wali, tapi orang kenal kata dia wali. Dan satu lagi ia tahu kata dia wali, tapi orang tak tahu kata dia wali. Dan selagi dia diri tak tahu kata dia wali, orang pun tak tahu dia tu wali. Mana kita sepatut betul kita dijahal. Mau nak buat banding. Tok betul kita dijahal ibu bapa. Dia mau kata, ya betul sungguh. Dia kecek pun betul, kecek pun straight. Tapi ketika dia mau duit dia, dia mari siu ada budak jadi gapo? Jadi muda muka ni jadi petapung, tubik le perut lagi. Maka dia panggil tok betul mari sapuhlah muka budak ni jadi nampak merah, lepas tu tok betul tu sapuh. Dia pun sapuh. Sapuh lepas tu dia peralih merah tu giduk di lain. Maka dia mau sedekahlah duit dia saat ni tu 100 kau. Jamin tu 100 tu banyak dah lah. Dia kata, ayah ambil duit 100 kau ni buat minum teh lah. Deh. Lepas dia pun masuk ke datai santai tu sekau ya. Deh. Maka misalnya kapan dia mau duit dia tu 100 kok, maka dia pun pergi masuk ke datai, dia sanglah teh. Ya tak teh segelah we teh segelah. Maka dia pun beli teh minum siap ke apa ni, ya hala duit demo 100 kok. Dah. Tuai kedai pun nak tambah, ya tak ada kena tambah. Nak tak lama demo suruh makan teh harga 100 ni atau betul dia. Maka sebab itulah tok guru kita saat ni tu dia nuknya masalahnya 41 kerana dalam 41 ni ia ada waliullah yakni gapo? Yakni doa yang Allah Taala tidak gapo? Tidak tolak. Dia kata babo yak ni cut mai tang batu yolang semula cara baca Yasin 41 mulalah dengan ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hingga akhir Fatihah sekali dan selawat 10 kali, ayat kursi sekali, lepas ayat kursi sekali bacalah niat molek. Kita pesan pada 41 niat bersama tak nak tolak penyakit, tolak hatu setel dari rumah demo ning duk nyakit panas pedih poin ni niat jadi sekaligus pada bismillahirrahmanirrahim.
Belum kita nak Yasin tu, niat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Niat nah. Ya Allah, ya Ilahi, minta tolaklah penyakit dalam rumah ni, panas pedih daripada setan, hatu setan semua. Lepas tu, Yasin wal Quranil Hakim. Tu cara dia, tu cara dia. Tu cara dia tu. Cara orang panggil, cara-cara kita nak tolakkan masalah penyakit-penyakit daripada masalah hatu setan. Caranya, tu Yasin hak meroyak lebih kurang nah. Yasin hak kita royak lebih kurang tu. Cara mula dengan ila hadratin Nabi Mustafa. Patu selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lepas daripada tu bacanya ayat kursi sekali. Patu mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Patu mulalah baca Yasin. Tu kalau kita nak buat ubat nah. Lepas tu kalau nak kuat lagi pergi pandai, kita pergi belajarlah. Kalau ada tepi rumah kita tok guru, pergi belajar tek Yasin Fadilat ataupun Yasin Tunggal tu nah. Tu ya lebih lagi. Hak tu kehebat lagi tu. Cara baca dia pun ada, cara hikmat dia pun ada. Lepas tu Tuhan bagi tu lebih lagi. InsyaAllah semua kita saat ni tu beramal. Hak pentingnya dengar dah kita beramal. Jadi demo ni kena menyakit ni, cara baca Yasin 41 ni. Awak kena dah, awak kena amalan tak nanti banyak, sikit pun tak ada apa, tapi syarat kita kena buat kena. Buat betul, buat kena cara. InsyaAllah dengan cara kita betul saat ni tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita saat ni tu deh. Bagi kita saat ni tu berjaya dalam amalan. Sebab tu mau nak pesan, amalan tidak pasti banyak, tapi hak pastinya ikhlas dan istiqamah dengan Allah. Sebab tu ulama kata al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Bermula istiqamah lebih baik daripada 1000 keramat. Hari ni baca Yasin, esok baca Yasin pula pas Zuhur. Sebab tu mau nak royak kalau di Brunei. Sebab apa di Brunei tak ada penyakit? Sebab apa di Brunei tak ada balau? Sebab apa di Brunei tak ada hara-hara? Sebab raja dia titah kepada setiap negeri dan setiap kepada masjid. Tiap masjid yang ada di dalam Brunei, lepas Zuhur baca Yasin wisretak. Pakai baca Yasin belaka pas Zuhur. Baca Yasin, minta Allah Ta'ala selamat dan minta Allah Ta'ala tolak bala. Lepas tu amalan ni orang Brunei dek bawa ni, masanya beratus tahun lebih, 100 tahun lebih dah. Amalan baca Yasin tiap buah masjid yang ada di Brunei, baca Yasin pazu. Maka amba menyeru kepada fak kita semua di hari ni. Lepas pada ni fak kita setiap rumah yang ada di kawasan Taning Jalan Menara, maka hak pandai baca Yasin pas Zuhur, kita baca Yasin minta pakat ngah niat Allah Ta'ala tolakkan nyakit corona dan nyakit covid. Baca Yasin jadi seketak pas Zuhur belaka, niat minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala tolak daripada bala covid dan bala corona. Sebab mau nak kecek sikitnya, daripada orang tua-tua kita dulu, ibu bapa, orang tua kita dulu, orang tua-tua dulu kita ni dia pergi Mekah dengan kapal air, kapal layar. Kemudian nak Mekah saat ni tu nak kapal layar, kapal layar nak di Tom Nara. Naik kapal layar tu duduk tah kapal tu berapa hari? Kata setengahnya sebulan, kata setengah sebulan lebih. Duduk tah kapal 3 lapis. Hak atas tempat orang duduk tengah masjid, di bawah taruhkan makanil pada lembu daripada kambing semua tak di bawah. Maka di atas kapal saat ni tu macam-macam hak mati atas kapal, mayat-mayat tahu turun dalam laut. Jadi upai ke berapa nak tak atas kapal takut bau busuk mayat orang ni. Maka bersemaya siap jenazah, semaya atas jenazah. Kalau orang mati semaya siap mandi kapal apa siap, semaya atas jenazah. Lepas pada tu tolak turun dalam air. Kenapa? Yakni kerana nak kepada gawa, nak selamat. Kalau duk tak di atas kapal bau busuk kapal saat ni. Kerana mayat bagi seorang. Lepas pada tu semaya, maka lepas turun dalam air jadi upai ke. Lepas tu setengah-setengah orang tua kita duk cerita pada zaman tu. Setengah-setengah saat ni tu duduk di atas kereta, saat ni atas kapal air saat ni tu, mari ngaribuk, mari dengan gobah, angin putar.
mari besar pada kapal tu besar dah 3 lapis tapi angin mari tu besar bukit, maka putar kapal, kocok kapal, maka setengah saat ni tak nak royak, takut mati dah lah fok kita mati, maka setengah hak semaya hajat lepas tu panggil pula fok tah kapal ni, kita pakat baca yasin, orang beribu tah kapal baca yasin belaka, yasin supaya kita royak saat ni, bacanya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lepas dah tu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baca ayat ke-10, baca yasin. Pakat baca yasin tak apa. Bawa baca yasin sekaligus retak saat ni berdoa dengan Allah Ta'ala. Istajib billah Allahumma bihaqqi yasin wal Qur'anil hakim wa biman ikhtartahu lirrisalati wan nubuwati wal wilayati wal hidayati ila siratil mustaqim wa bi jami'i ma ja'a bihi minka Jibril tanzilal azizur rahim. Baca yasin sudah mai hajat maka lepas dah tu gobar saat ni tu kau kurang maka habis daripada kapal saat ni buat apa. Sebab itulah kita saat ni tu kena baca yasin. Tengok orang tua kita pergi ke Mekah dulu, maka tah kapal bermacam-macam ujian, bermacam-macam cubaan sama tara nak sampai ke Judah, maka ujian di tengah-tengah tu bermacam-macam. InsyaAllah ibu bapa pakat buat yasin. Amma padahnya menyeru tak kira daripada pemimpin, tak kira daripada orang kampung biasa, tak kira daripada laki-laki, tak kira daripada para puan. Cuba fok kita pakat buat pas zuhur, pada hari ni, esok ke lusa kita pakat baca yasin semua lepas zuhur. Minta Allah Ta'ala tolakkan bala petaka daripada nyakit wabak, nyakit bernyakit, nyakit mengebok daripada corona dan kita pakat baca lah. Baca niat lah dah. Belum nak kata yasin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat je lah tu. Niat ya Allah ya Ilahi selamatlah aku. Selamatlah diriku anakku semua. Dan minta tolaklah bala yang berjakit dan mengebok lah ni pada COVID dan corona. Pakat akak kita buat. Pakat buat. InsyaAllah. Nak Allah Ta'ala cepat-cepat. Mudah-mudahan kita boleh semaya raya. Pakat buat. Hak mana dengar tu pakat buat. Lepas tu dia tanya katanya 30 yuk benda 30 hari duduk di atas perahu. Itu masyitah yang kata samsit wan yu benda. Makna kata zaman dulu nak pergi Mekah yang lambat, kapal layar nak sampai ke Mekah tu kena pakai masanya 30 hari. 30 hari dan pula masa sebulan, kadang-kadang sebulan lebih duduk atas kapal. Sebab tu orang pergi Mekah dulu tu Allah susah dan payah weh. Kadang-kadang nak sampai Mekah tu Allah tengah jalan tu uji hak mati pun mati. Kadang-kadang hak sakit pun sakit tak kapal wak pada mati. Kadang-kadang hak tak belaki tak kapal. Kadang-kadang hak tak bini pun bini ke jumpa tak kapal supaya Titanic tu. Supaya Titanic. Kadang-kadang hak beranuk, kadang perut besarnya beranuk tak kapal. Kadang-kadang hak tak ada nak buat pasport pergi dengan begitu. Pergi lambai demo sampai ke Mekah weh. 30 hari duk tak kapal air tu, kapal layar tu, tak perahu besar tu. InsyaAllah tu cara yasin hak baca 41 orang. Sebab apa baca 41? Yakni kerana nak ada di dalam 41 tu ada waliullah. Sekadar tu dulu. Hari ni insyaAllah kita bersambung malam hari pula dengan kata aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.